ada yang bertanyakan kan, mungkin sahabat-sahabat kita yang bukan Islam bertanyakan, benarkah Al-Quran ni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ini tajuknya. Ini tajuknya pada petang ini. Dan untuk sebelum kita masuk ke tajuk itu, kita nak berkenalan terlebih dahulu bersama tetamu kami pada waktu ini, Datuk Dr. Zaifuddin. Silakan Datuk. Okay, terima kasih DJ Syafiq dan DJ Mona Jasman. Saya Zaifuddin bin Marasif, asal pada Muar Johor. Pernah berkhidmat sebagai assistant professor di Universiti Islam Antarabangsa dan saya resign pada UIA pada tahun 2004. Kemudian bertugas sebagai assistant consultant dan terakhir bersama dengan Kem Gemilang. Dalam masa yang sama juga saya terlibat dalam beberapa aktiviti yang dianjurkan oleh Hidayah Center. Di mana Hidayah Center banyak buat program pada dakwah pada bukan Islam ataupun masyarakat majmuk. Dan di antara tajuk yang saya sampaikan ialah tentang mukjizat Al-Quran. Di samping kita bicarakan tentang bagaimana kita mengenali agama-agama lain untuk dakwah. Masya-Allah, kan banyak cerita je ni. Kan kalau sempat kita ambil lagi yang mana kita dapatkan cerita kisah yang berbagai Datuk pergi melaksanakan pelbagailah program-programnya bersama dengan Hidayah Center ini pun insya-Allah boleh kongsikan bersama kita di sini juga insya-Allah. Baik. Bila sebut tentang Al-Quran ni Mona, kita juga pun kalau kita bersama dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan kita, rakan-rakan mualaf yang baru melafazkan syahadah, pasti banyak persoalan yang mereka bertanya kan bersama dengan yang berbagai Datuk. Dan sebut pula dengan Al-Quran ni, ada yang bertanyakan, adakah ianya daripada Nabi Muhammad yang menuliskannya? Itu persoalan yang ditanyakan juga kan. Dan ada yang menyatakan bahawa Quran ni bukan dari wahyu Allah, tapi Nabi Muhammad yang punya. Macam mana tu? Berbagai Datuk, silakan. Okey, kalau kita perhatikan agama-agama yang wujud di muka bumi ini, setiap agama dia ada kitab suci masing-masing. Agama Kristian kitab sucinya ialah kitab Bible, Islam Al-Quran, manakala agama Yahudi dikenali sebagai Tanakh ataupun Perjanjian Lama. Namun demikian, kalau kita lihat pada Bible contohnya, setiap buku-buku itu ada ditulis siapakah penulis-penulisnya. Contohnya Injil of John, Mark, Matthew dan sebagainya. Lantaran itu timbullah persepsi yang menyatakan bahawa demikian juga Al-Quran. Quran ditulis oleh Muhammad. Ya. Jadi gambaran yang mengatakan bahawa Al-Quran ni datangnya daripada Muhammad, bukan daripada Allah SWT. Apakah benar kenyataan itu? Quran datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji sejarah, Nabi Muhammad tak tahu menulis. Nabi Muhammad tak tahu membaca. Bahkan daripada awal Nabi menerima wahyu, Jibril datang kepada Nabi, Iqra, bacalah Muhammad. Nabi berkata, Ma'an Nabi Qari, aku tak boleh nak baca. Nabi Muhammad tak boleh nak baca. Namun demikian, sekiranya mereka masih ragu-ragu bahawa Quran ni datangnya daripada Allah SWT, Allah mencabar mereka. Ya, kalau kamu ragu-ragu Quran ni datang daripada Allah SWT yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad SAW, bawa 10 surah. Contoh dalam surah Hud, dalam surah Hud ayat 13, Allah SWT jelaskan, am yaquluna naftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Apakah kamu ragu-ragu Quran ini datangnya pada Allah SWT? Kalau benar kamu ragu lagi, bawalah 10 surah je. Sebelum ni Allah cabar manusia, bawa satu Quran. Manusia gagal untuk menyahut cabaran ini. Kemudian Allah kata bawa 10 surah je. Pun manusia gagal untuk melakukannya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah turunkan lagi bawa satu surah saja. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Kalau kamu tak boleh nak bawa 114 surah seperti mana Al-Quran, bawa satu surah aja. Dalam surah Al-Baqarah contohnya, ayat yang ke-23, Allah SWT menjelaskan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kita perhatikan ayat ini adalah ayat yang cukup tegas menegaskan pada orang yang masih ragu-ragu. Quran ni datangnya daripada Allah SWT. Wa in kuntum, sekiranya kamu masih lagi ragu-ragu, fi raibim mimma nazzalna ala abdina, apa yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad, fa'tu bisuratin, bawa satu surah saja. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar dengan dakwaan kamu. Kemudian dalam ayat ke-24 Allah SWT jelaskan lagi,
Wa illam taf'alu, sekiranya kamu tidak mampu untuk melakukannya, walan taf'alu. Kalau kita lihat sastra bahasa Arab ni cukup indah. Lan ni maksudnya forever. Maksudnya sampai bila-bila. Selama-lamanya kamu tidak boleh nak menandingi Al-Quran. Fattaqun naral lati waquduhan nasul hijarah. Oleh itu takutlah kamu pada api neraka yang Allah sediakan pada orang yang engkar pada ayat-ayat Allah SWT. Sebab itulah zaman Nabi ada seorang orang yang mahir dalam bidang bahasa Arab bernama Walid bin Mughirah. Kata, bagi aku masa 15 hari, 15 malam aku kaji Quran dan aku akan bawa satu kitab yang lebih hebat pada Al-Quran. Tapi akhirnya selepas 15 hari 15 malam dia surrender. Dia kata Quran bukan tulisan manusia. Tulisan bukan ayat manusia. Demikian juga di zaman moden ni, satu benda yang cukup menarik. Seorang ilmuwan yang terkenal, Profesor Dr. Gary Miller, seorang profesor dalam bidang matematik. Beliau pada tahun 1977 mengambil keputusan untuk mengkaji Al-Quran. Dan tujuan dia untuk mengkaji Al-Quran adalah untuk menyesatkan umat Islam. Bukan untuk melihat kebenaran Al-Quran. Bagaimana dia boleh manipulasikan Al-Quran ini supaya menyesatkan umat Islam. Tapi selepas dia mengkaji Al-Quran, dia teruja. Apabila dia membaca ayat Al-Quran, sekiranya Quran ni datangnya selain pada Allah SWT, la wajadu fi ikhtilafan kathira. Akan kamu dapati percanggahan di sana sini dalam Al-Quran. Dia cari kelemahan Al-Quran, dia cari percanggahan Al-Quran, dan dia tak jumpa. Bahkan cerita-cerita yang menarik yang ada dalam Al-Quran, dia nampak mujizat Al-Quran. Dan akhirnya beliau menulis satu buku yang bertajuk The Amazing Quran, keajaiban Al-Quran. Pada tahun 1977 dia mengkaji Al-Quran dengan niat untuk menyelewengkan akidah umat Islam. Pada tahun 1978 dia mengisytiharkan, dia memeluk agama Islam, melihat kehebatan Al-Quran. Masya Allah. Kan, ini di antara bukti bahawa Quran datangnya pada Allah SWT, di mana manusia tidak dapat untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Masya Allah. DJ Syafiq, DJ Mona, dulu sebenarnya saya belajar aliran sains. Saya belajar di UPM, saya ambil bidang sains pertanian, sebelum saya tukar bidang agama lah. Sewaktu saya belajar di Tingkatan 5, ustaz yang mengajar saya menyatakan bahawa Quran ni mukjizat. Saya tertanya-tanya, apa maksud Quran mukjizat ni? Macam mana orang Arab yang hebat bahasa Arab tidak mampu untuk mendengar Al-Quran? Jadi, apakah maksudnya? InsyaAllah kita dengar kemudian lagi. Masya Allah, kan? Tepat lagi sahih tu. Masya Allah, kan? Alhamdulillah. Dan Datuk telah tadi terangkan tentang mukjizat Al-Quran di surah Al-Baqarah sendiri, kan? Dan untuk zaman moden ini, Datuk, mungkin kita nak tahu apakah Al-Quran yang telah diturunkan 1400 dahulu relevan pada masa ini untuk sains dan teknologi, pengembangan sains dan teknologi ini. Okey, terima kasih kepada DJ Syafiq dan DJ Mona. Sama. Ini antara perkara yang membuatkan saya teruja. Yang asalnya dulu saya belajar aliran sains, saya tukar pada bidang agama. Setelah saya graduate dari UPM tahun 88, saya pergi ke Pakistan, saya belajar di UIA Pakistan, di Islamabad. Dan setelah mendalami Al-Quran, saya dapat melihat kehebatan mukjizat Al-Quran. Sewaktu tahun 5 dulu, cikgu beritahu bahawa mukjizat Al-Quran ni tidak dapat ditandingi oleh orang Arab sudut bahasa. Saya tertanya-tanya macam mana orang Arab yang hebat bahasanya tak boleh nak menandingi kehebatan bahasa Arab. Mungkin sebelum saya sentuh tentang mukjizat Al-Quran dan sains, saya sentuh sikit mukjizat Al-Quran sudut bahasa. Yang kita biasa baca Quran, tapi mungkin tidak perasan kehebatan bahasa Al-Quran. Cuba perhatikan tuan-tuan sekalian, sedang pendengar sekalian, ya. Kita baca ayat yang pendek. Kita lihat Qul huwallahu ahad. Hujungnya dal, kan? Semuanya dal semua. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Cantik dal semua. Qul ya ayyuhal kafirun nun, la a'budu ma ta'budun nun. Perasan tak? Surah Wadduha, alif surah ataupun ya, wal laili idza sajaya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaya. Cantik ayat ni. Kita lihat dalam surah yang panjang lagi sikit. Surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanun, 'allamal Qur'anun, khalaqal insanun, 'allamahul bayanun. Sebab tu antara tahman orang Quraisy pada Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad ahli syair. Sebab ayat-ayat tu cukup indah. Kita lihat
ayat yang panjang sikit, surah yang panjang sikit, surah An-Najm. Wan najmi idza hawaya ma dhalla sahibukum wa ma ghawaya wa ma yantiqu anil hawaya in huwa illa wahyuha. Cantik ayat ini. Ini contoh bagaimana mukjizat Al-Quran sudut bahasa. Cumanya zaman moden kita, apakah Al-Quran masih lagi merupakan mukjizat yang telah diturunkan 1400 tahun yang lalu seperti mana DJ Mona sebutkan tadi, apakah masih relevan zaman kita sekarang? Ya. Bila disebutkan mukjizat, berarti mukjizat itu dapat menandingi ilmu semasa. Dan bila kita katakan Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran dapat menandingi kehebatan ilmu semasa. Mungkin dalam kesempatan yang ringkas ini saya boleh bagi 2 contoh bagaimana telah menyebabkan 2 orang ilmuwan dunia, iaitu Dr. Maurice Bucaille dan Profesor Tagata Tajisin memulai agama Islam. Dr. Maurice Bucaille adalah seorang pakar bedah di Perancis yang dipertanggungjawabkan untuk mengkaji jasad Firaun, mami yang ada di Mesir. Setelah dikaji, dia buat kajian bersama dengan tim dia, beliau mendapati bahawa jasad yang masih utuh ini adalah jasad Firaun yang hidup zaman Nabi Musa AS. Cerita ini juga diceritakan dalam Bible, dalam Exodus chapter yang ke-14 daripada ayat 25 hingga ayat 30 menceritakan bagaimana Nabi Musa membawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir dan diikuti oleh Firaun. Cuma yang unik dia, Bible tidak menceritakan apa penghujung kisah pada Firaun selepas dia meninggal. Tetapi Al-Quran menceritakan selepas Firaun meninggal, Allah jaga jasad Firaun. Dan Dr. Maurice Bucaille membuktikan secara saintifik bahawa jasad yang dia dihadapi sekarang adalah jasad Firaun yang hidup zaman Nabi Musa AS. Apabila jasad ini nak diterbangkan balik ke Mesir dan dia dengar berita bahawa Al-Quran telah menceritakan bahawa jasad Firaun ni Allah jaga supaya menjadi dalil dan bukti umat akan datang. Dia teruja. Bagaimana Al-Quran boleh menceritakan perkara ini? Sedangkan dialah orang yang membuktikan bahawa jasad ini adalah jasad Firaun yang masih utuh lagi. Kemudian apabila beliau sampai di Mesir, beliau bertemu dengan beberapa ilmuwan Islam. Dan di kala itulah ada ilmuwan Islam yang membacakan surah Yunus pada beliau. Ayat yang ke-92 yang berbunyi, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ مَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Pada hari ini, wahai Firaun, di saat Firaun lemas, apabila dia laut tu bercantum 2, setelah dipisahkan oleh Nabi Musa AS, kita biasa dengan mukjizat ini kan, laut terbelah 2 dan Bani Israel berjaya menyeberangi laut sebelah sana, kemudian tentera Firaun ikut. Apabila mereka berada di tengah laut, laut bercantum 2. Dan di kala itulah Firaun kelemasan. Dan di kala itulah dia declare, dia beriman, amantu bi ilahi, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Alladhi aman bih Bani Israel, yang diimani oleh Bani Israel. Lalu Allah templak Firaun, sekarang saja kamu nak beriman oleh Firaun, sedangkan sebelum ini kamu engkar dan kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini. Kemudian Allah sambung dalam ayat 92, fal yauma nunajjika, pada hari ini kami selamatkan badan kamu. Berarti badan kamu selamat, wahai Firaun, tapi kamu tetap mati. Tujuan apa? Litakuna man khalfaka, untuk menjadi dalil dan bukti umat selepas kamu tentang benarnya Al-Quran pada Allah SWT. Dan pada tahun 1970-an, 75 lebih kurang, Dr. Maurice Bucaille membuktikan bahawa jasad ini adalah jasad Firaun. Subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh menceritakan pada kita semua bahawa jasad Firaun masih ada lagi. Sedangkan masyarakat dunia tidak mengetahui ketika itu. Contoh yang kedua, mukjizat Al-Quran. Al-Quran menceritakan fakta-fakta saintifik yang tidak pernah diketahui oleh manusia sebelum ini. Antaranya kajian yang dibuat oleh Profesor Tagata Tajisin, seorang profesor di Chiang Mai University, yang akhirnya declare keislamannya pada tahun 1988. Beliau seorang pakar dalam bidang anatomi manusia, mengkaji saraf-saraf yang ada pada tubuh manusia, dan akhirnya beliau menemui bahawa saraf yang memberikan rangsangan kesakitan, kepedihan, kepanasan berada di kulit.
Dan penemuan beliau ni, beliau bentangkan dalam seminar bahawa beliau lah orang yang pertama menemui fakta ini. Tetapi apabila Profesor Dr. Abdul Majid Az-Zindani memberitahu pada beliau bahawa perkara ini telah pun Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 56. Dia kata, how could benda ini boleh berlaku? Bagaimana Quran boleh ceritakan benda ini? Sedangkan dialah orang yang pertama menemui perkara ini. Lalu Dr. Abdul Majid Az-Zindani bacakan ayat ini, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadujat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab. Sungguhnya orang yang kufur pada ayat kami akan kami humbankan ke dalam api neraka. Setiap kali masak kulit mereka, kami akan gantikan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadhuqul adhab, supaya mereka merasakan azab yang pedih. Pada ayat ini dapat kita fahami bahawa saraf-saraf yang berada rangsangan yang memberikan rangsangan kesakitan ini berada di kulit. Sebab tu bila orang dibakar dalam api neraka, hangus kulitnya, terus dibakar, dia tak akan rasa sakit. Untuk merasa azab yang pedih, Allah ganti kulit yang baru. Baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kulit yang baru supaya mereka rasa azab yang pedih. Subhanallah. Siapa yang bagi tahu pada Nabi Muhammad perkara ini? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Masya-Allah, yakni wahyu itu adalah Al-Quran, mukjizat yang pastinya begitu jelas mengatakan segala buktinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga nak tanya kepada berbagai datuk, mungkin ada contoh-contoh daripada Al-Quran yang membicarakan tentang perkembangan ilmu sains di zaman serba moden ni. Mungkin ada penemuannya, pembuktiannya. Silakan. Okey, terima kasih pada DJ Syafiq dan DJ Mona. Sama-sama. Allah SWT telah menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus singkapkan pada mereka, pertuntunkan pada orang ramai tanda-tanda kebesaran kami, mukjizat-mukjizat kami oleh Al-Quran pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka anul haq wa Quran benar datang pada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti bahawa Quran benar datangnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai mukjizat, dan mukjizat Al-Quran akan terus disingkap hingga hari kiamat, tidak akan terhenti, non-stop. So bila Allah sebutkan sanurihim ayatina, bermaksud benda ini berterusan non-stop hingga hari kiamat. So penemuan-penemuan para saintis akan terus menemui, menyingkap kehebatan Al-Quran. Antara perkara yang ditemui oleh para saintis di abad ini, tuan-tuan dan sekalian, ialah kita tahu Nabi Muhammad tinggal di padang pasir. Dan kita tidak pernah mendengar Nabi Muhammad pernah menyelam di lautan, betul kan? Kalaulah Nabi Muhammad boleh menceritakan apa yang ada dalam laut, bukankah satu perkara yang ajaib? Demikianlah Nabi Muhammad menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah At-Tur, bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan wal bahril masjur, dan di dalam api, dalam laut yang di dalamnya ada tanah yang berapi. Satu benda yang menarik, para penyelam laut dalam baru menemui fenomena ini di Hawaii, di mana di dalam laut ada tanah yang berapi. Masya-Allah. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad tinggal di padang pasir. Macam mana Nabi boleh mencerita perkara yang berada di dasar laut, kan? So Al-Quran menjelaskan wal bahril masjur. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah At-Tur ayat yang ke-6, di mana dalam laut yang di dalamnya ada tanah yang berapi, tanah yang menyala-nyala, dan ia merupakan daripada lava gunung berapi yang berada dalam laut. Dan kita tahu di padang pasir di tanah Arab ataupun di Saudi, sama di Mekah atau Madinah, tidak ada gunung berapi. So fenomena gunung berapi di dasar laut tidak mungkin dapat diceritakan oleh Nabi Muhammad sendiri. Sebab itulah ini yang disebutkan oleh Dr. Gary Miller apabila beliau melihat mukjizat-mukjizat Al-Quran sudut sains. Beliau menyatakan bahawa it is impossible that the Holy Quran came from Muhammad, was written by Prophet Muhammad. Mustahil Quran ditulis oleh Nabi Muhammad. Dia datang pada sumber yang ketiga, itu Allah SWT. Contoh yang terbaru yang masyarakat dunia teruja ialah dengan black hole, penemuan black hole. Black hole mula dibicarakan sejak tahun 1783 lagi oleh John Michell.
John Michell adalah orang yang pertama membicarakan tentang black hole. Kemudian pada tahun 1796, Perry Simon, seorang saintis pada Perancis, membicarakan juga black hole. Even Albert Einstein juga membicarakan tentang black hole. Dan yang terakhir juga di antara yang membicarakan black hole ialah Stephen Hawking, membicarakan tentang black hole. Tapi apakah itu black hole? Ada orang menyatakan black hole ni lubang hitam yang ada di muka bumi ini. Sebenarnya black hole adalah satu planet gergasi yang dulu menyala seperti mana matahari, tetapi cahaya telah padam. Namun demikian, tarikan gravitinya masih ada begitu kuat. Dan black hole ni menarik segala objek-objek yang ada di sekitarnya. Termasuklah cahaya bergerak selaju 300,000 kilometer sesaat. Even that cahaya yang lalu kawasan black hole juga akan tertarik ke arah black hole. Tidak ada objek yang berada di sekitar black hole melainkan akan ditarik oleh black hole. Dan dinamakan black hole ni sebab dia menarik segala objek yang berada di sekitarnya. Bukan berada di muka bumi kita ini. Dia berada di angkasa. Ya? Dia adalah bintang gergasi yang saiznya berbilion kali ganda berbanding dengan matahari. Bumi dengan matahari bezanya lebih kurang matahari 1,500 kali ganda berbanding dengan bumi saiznya. Dan black hole ni berbilion kali ganda saiznya berbanding dengan matahari. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Allah sebutkan dalam Al-Quran, untuk makluman tuan-tuan sekalian, para saintis, lebih kurang 200 saintis bergabung seluruh dunia telah berjaya mencerap gambar black hole pada 10 April baru-baru ini, 10 April 2019. Sebenarnya gambar black hole ni tidak dapat kita ambil gambar sebab dia tak ada cahaya. Tapi oleh kerana radiasi yang berada di sekitarnya, kita dapat ambil gambar radiasi, nampak bulatan hitam black hole. Dan menggunakan teleskop yang dipanggil EHT, Event Horizon Telescope. How powerful, kehebatan teleskop ni, kalau kita berada di New York, kita boleh baca surat khabar yang ada di Paris. Cukup berkuasa. Ataupun kita ambil bola golf, kita letak kat bulan, kita boleh nampak gunakan mikroskop ni bola golf di bulan. Sebab tu mereka berjaya mencerap gambar black hole dan dengan menggunakan EHT ini. Dan apa yang Al-Quran sebutkan? Ini kalau kita lihat dalam surah At-Takwir ayat yang ke-15 hingga 16, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Sungguhnya aku bersumpah dengan bintang yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Sebab cahayanya dah terpadam, tak nampak. Sebab tu Allah sebutkan fala uqsimu bil khunnas, dan aku bersumpah dengan bintang yang tersembunyi, iaitu bintang yang tak kelihatan. Al-jawar, dia bergerak laju, al-kunnas, dan menyapu segala objek-objek ataupun menyedut seolah macam vacuum yang menyedut segala objek yang ada di sekitarnya. Ini di antara penemuan-penemuan yang menakjubkan, dan kita akan dapati daripada semasa ke semasa berbagai penemuan-penemuan baru yang akan terus disingkap oleh para ilmuwan dunia. Mukjizat Al-Quran tidak akan terhenti hinggalah hari kiamat. Sedang hadirin sekalian, Al-Quran is not book of science. Quran bukan buku sains, bukan buku biologi, bukan buku astronomi, bukan buku kimia, tetapi cara Al-Quran nak berikan hidayah pada manusia mungkin dalam bidang-bidang ilmu ini. Sebab itulah kita sebutkan Quran is not book science. Quran is not book of science, but it is book of science. Quran bukan kitab sains, tapi kitab sains, iaitu tanda-tanda mukjizat Allah SWT. Mukjizat Allah SWT, bagaimana Allah nak bagi hidayah pada manusia, mungkin melalui bidang astronomi, mungkin melalui bidang biologi, mungkin melalui bidang kimia, mungkin melalui bidang anatomi dan sebagainya. Hatta dalam bidang sains pertanian banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Sebab itulah ulama terkenal Islam, Syekh Jalaluddin As-Sayuti menyatakan Al-Quran tibyanun likulli syai'. Quran menjelaskan semua perkara. So conclusion yang saya berikan bahawa Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk pada manusia, yang memberikan petunjuk pada manusia melalui cabang ilmu yang berbeza-beza. Dan zaman moden kita ini, cabang ilmu yang paling penting adalah cabang sains dan teknologi. Masya-Allah, itu dia Mona. Memang benar lagi sahih lah, iaitu Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa doktor, ada yang bertanyakan, kenapa perlu bertanyakan lagi kan? Sebab kita tengah membuktikan cerita-cerita yang digambarkan dalam Al-Quran berkaitan dengan situasi yang kita ada sekarang
Inilah buktinya, inilah ceritanya, inilah cetusannya yang digambarkan dalam Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor. Rasa tak cukup masa ni mana. Nak sambung lagi ni kan. InsyaAllah ada rezeki, ada masa. Kita bertemu lagi doktor untuk siaran yang akan datang pula. Mana tahu kan ada rezeki, insyaAllah kita bersama-sama lagi akan bincang-bincangkan. Okay, terima kasih pada DJ Syafiq dan jadi Mona. Begitu juga terima kasih pada Hidayah Center yang menjemput saya datang ke IKIM ini. Terima kasih Pak semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.